Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih ada ruang untuk saling bagi pandangan, bagi pendapat. Ada perkara yang penting yang aku nak sampaikan pada pagi ini berkenaan dengan sikap bangsa Melayu, sikap pemimpin Melayu yang sebenarnya bencikan sejarah, takutkan pada kebenaran. Kenapa aku cakap begitu? Cuba perhatikan ni baik-baik. Perhatikan. Ini adalah makam yang ada di Pulau Besar, Melaka, makam Tok Putih atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Sila perhatikan baik-baik sebelum aku ulas lebih lanjut. Takat Pulau Pelancongan sahaja tuan-tuan dan puan. Dan inilah Pulau Kesatuan Orang Melayu dan orang-orang Islam satu ketika dahulu berjuang untuk merampas Melaka semula pada 1511 daripada Portugis. Kita kenali salah seorang pejuangnya iaitu Tok Putih 1511-1650 ya, tuan-tuan dan puan, iaitu Raden Arya Putra atau Raden Abdullah, dilahirkan pada tahun 1519 Masihi. Bapanya adalah Pangeran Seberang Law. Ibunya bernama Syarifah Siti Zubaidah, anak kepada Sultan Arifin Syekh Ismail, yang makamnya ada di belakang saya ini, jauh lagi tuan-tuan dan puan. Kedua ibu bapanya telah turut serta menyerang kedudukan Portugis di Melaka sehingga terbunuh dan dipercayai telah dikebumikan di Pulau Besar pada tahun 1521 Masihi. Raden Abdullah kemudiannya telah dibesarkan di Bentan di bawah asuhan Sunan Gunung Jati, seorang wali Allah, seorang yang hebat gitu tuan-tuan dan puan. Ya. Dan kemudian setelah dewasa, Raden Abdullah turut terlibat dengan gerakan-gerakan pejuang untuk menawan kembali Melaka. Jadi tuan-tuan dan puan, pada ketika itu ya, pejuang-pejuang ini cukup hebat. Mahir ilmu peperangan, mahir ilmu syarak, mahir segala ilmu-ilmu yang untuk memajukan Melayu dan Islam pada ketika itu. Di samping itu, beliau dan rakan-rakannya turut menyerang kapal-kapal Portugis di pengairan Selat Melaka pada tahun 1545 Masihi. Beliau telah ke Jambi dan berganding bahu bersama dengan Panglima Perang Jambi untuk menyerang penjajah Portugis dan Belanda. Beliau telah berkahwin dengan Puteri Syarifah Alawiyah binti Said Udatuddin Hussein bin Sunan Gunung Jati bin Said Ali Nurul Alam. Sehubungan dengan itu, beliau turut menjalin hubungan erat bersama kerajaan Bintan, Jambi dan Palembang, memandangkan kesemua kerajaan terbabit adalah dalam kalangan kerabat-kerabat terdekatnya. Isterinya turut digelar sebagai Puteri Mayang Mengurai, yang telah juga merupakan kakak kembar Puteri Mayang Sari, ibu kepada Syekh Ahmad Maulana Tok Janggut Aceh, iaitu isteri kepada Panglima Daik ya, pada tahun 1530. Ya, tuan-tuan dan puan, beliau telah dilantik menjadi Adipati Pangkuan Islam, ya, menggantikan bapanya yang telah wafat dan menggelarkan dirinya sebagai Pangeran Arya Jepara. Tuan-tuan dan puan, inilah yang harus kita pelajari daripada tokoh-tokoh lama yang berjuang sehebat-hebatnya. Ya, dalam kita menyambut 31 Ogos ini, inilah antara tokoh-tokoh yang tidak didendangkan, yang harus kita pelajari, yang harus kita hayati perjuangannya tanpa memikirkan wang, harta, ringgit, tanah, gelaran. Dan inilah pejuang-pejuang yang harus kita angkat semula, tuan-tuan dan puan, iaitu Tok Putih 1511-1650 ya, tuan-tuan dan puan, 1519. Silap tuan-tuan dan puan, 1519-1650.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah. Kita dah dengar tadi, sebenarnya kita dengar tentang Tok Putih atau lebih dikenali dengan Tok Janggut yang dimakamkan di Pulau Besar Melaka, di mana beliau terlibat di dalam menyerang Melaka untuk merebut Melaka dari tangan penjajah, dari tangan Portugis. Dan akhirnya beliau syahid dan dimakamkan di Pulau Besar Melaka. Bukankah itu sejarah? Itu adalah sejarah tanah Melayu, sejarah tanah Jawi yang mesti kita jaga dan kita pelihara. Inilah akibatnya apabila sejarah tidak dihargai dengan alasan kuasa, dengan alasan agama. Inilah akibatnya apabila kesombongan dan kebodohan menjadi satu. Sejarah bangsa Melayu, sejarah Melaka, sejarah perjuangan, pengorbanan darah dan air mata orang-orang Melayu, alim ulama, pahlawan-pahlawan yang berkorban untuk merebut semula Melaka, yang seangkatan dengan Raja Haji, yang seangkatan dengan Damar Bulan, yang seangkatan dengan Pati Unus, untuk menyerang Melaka, untuk merampas Melaka dari tangan Portugis sehingga syahid. Tapi sayangnya, kerana bencikan agama, bencikan ulama, bencikan keturunan Nabi, bukankah dia berkaitan dengan nasab Sultan Arifin? Dah kenapa pemimpin Melaka, kerajaan negeri Melaka bersepakat dengan ustaz-ustaz, mungkin Salafi, mungkin Wahabi? Dah kenapa makam tersebut dirobohkan? Untuk pengetahuan, makam sejarah berkenaan sudah tidak ada di Pulau Besar Melaka. Binaannya dirobohkan, diratakan, dipecahkan. Dah kenapa dengan bangsa Melayu ni? Dah kenapa? Jika berkait dengan sejarah bangsa, berkait dengan sejarah agama kita sendiri, berkait dengan Melayu, kamu akan robohkan? Yalah, aku faham. Kalau tak roboh, bukan Melayu. Itu memang kerja Melayu-Melayu yang bangsa, yang takut dengan kebenaran, takut dengan sejarah. Yang takut itu adalah orang-orang yang bermuka agama, yang berpura-pura, yang sebenarnya penipu, yang sebenarnya pengkhianat pada bangsa, pada agama. Sejarah pejuang yang memperjuangkan Melaka pada zaman penjajahan Portugis dengan darah dan air matanya sehingga wafatnya. Tegam engkau robohkan makamnya, engkau pecahkan makamnya. Atas alasan apa sebenarnya? Apa nak jadi dengan bangsa Melayu ni? Apa nak jadi dengan pemimpin Melayu yang ada sekarang ni? Apa nak jadi? Mana hala tuju Melayu 60 tahun merdeka, bangsa Melayu masih jadi bangsa yang paling hina jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di bawah pemerintahan Melayu sendiri. Kerana takutkan sejarah, takutkan kebenaran, Tegamak kamu robohkan. Ini satu kerajaan
Melayu, aku contohkan Melaka, yang lebih banggakan penjajah dari pejuang tanah air sendiri. Cuba kamu fikirkan dengan otak kamu, betapa benak pun kamu. Cuba fikirkan. Kalau kamu pergi ke Melaka, pergi ke Bandar Hilir, kamu sebagai pelancong, dan pelancong di luar negara datang ke Melaka, apa yang mereka lihat? Apa yang kerajaan negeri Melaka bina untuk Melaka? Dibinanya kapal Portugis. Dibinanya kapal Portugis. Bukan nak dibinanya kapal Melayu yang dulu dikatakan bahawa kapal Melayu itu sangat hebat. Dipanggil Jom. Kenapa tak bina kapal Melayu? Kenapa tak jadikan Melayu satu kebanggaan? Dan apabila penjajah datang, kenapa tidak dijelaskan bahawa inilah kapal Melayu yang dibina oleh bangsa Melayu yang begitu hebat? Tapi ketamadunan Melayu dimusnahkan oleh penjajah, dirosakkan oleh penjajah. Itu yang sepatutnya kita sampaikan pada para penjajah bangsa asing yang datang melawan di tanah Melayu. Yang kita banggakan adalah perjuangan bangsa. Bukan kita banggakan pelancong asing. Yang kita cantikkan adalah Formosa, bangunan Belanda. Pelancong datang dan tertawa kerana mereka bangga dengan kejayaan bangsa mereka di tanah Melayu. Bukan kita nak banggakan perjuangan bangsa kita mempertahankan tanah air. Bukan kita nak perjuangkan bahawa sukarnya bersusah payah Melayu berjuang mempertahankan tanah air, dan bangsa-bangsa mereka adalah bangsa-bangsa yang datang merosakkan tanah air kita, yang memusnahkan ketamadunan kita, yang meragut sekalian banyak nyawa. Dan bangsa Melayu tak pernah takut untuk mati, untuk mempertahankan tanah air bangsa dan rajanya. Tak pernah bangsa Melayu melawan bermati-matian dengan segala kemampuan yang ada. Itu yang kita mahu sedarkan pada pelancong yang datang. Bukan apabila pelancong datang kita buat mereka bangga dengan kehebatan bangsa mereka. Dengan sendirinya pandangan mereka kepada bangsa Melayu makin hina. Mereka pandang bangsa Melayu dengan pandangan yang bodoh. Bagi mereka, ini satu bangsa yang bodoh. Bukan sejarah bangsa sendiri nak dibanggakan. Sejarah penjajahan itu yang nak dibanggakan. Bukan nak bina kapal Jom sebagai contoh untuk dibanggakan. Dibinanya kapal Portugis, kapal Alfonso Albuquerque. Itu yang dibinanya. Dicantikkannya Formosa, dicantikkannya bangunan Belanda. Kenapa tak bina seni bina Melayu? Macam mana nak bina seni bina Melayu? Kalau makam sejarah pun dirobohkan oleh orang Melayu sendiri yang bercedokkan konon-kononnya beragama. Dah kenapa makam Tok Janggut di Pulau Besar diratakan? Dah kenapa? Kenapa binaan yang ada di Pulau Besar itu dirobohkan? Kenapa? Apa yang kamu tahu tentang sejarah Pulau Besar Melaka? Aku dibesarkan sebahagian dalam hidupku
Aku bergelanggang di Pulau Besar Melaka. Aku lebih tahu tentang Pulau Besar Melaka semenjak aku belum kenal sekolah. Apa yang kau tahu? Kalau makam sejarah dirosakkan, dimusnahkan oleh orang Melayu sendiri, oleh pemimpin Melayu sendiri, apalah makna sebenarnya? Melayu apa lagi yang nak kau pimpin? Kalau sejarah Melayu engkau yang musnahkan. Kelak apabila semua bangsa Melayu ini sudah tidak ada di dunia, kerana sudah engkau timbus, sudah engkau tanam, apa lagi yang Melayu ada? Apa lagi? Jika sejarah sendiri tak boleh dibanggakan, jika sejarah sendiri dirobohkan, jika sejarah perjuangan bangsa Melayu dirosakkan oleh orang Melayu sendiri, oleh pemimpin Melayu sendiri, siapa pun yang tak pernah pergi ke Pulau Besar, itu adalah sejarah perjuangan bangsa Melayu yang bernasab. Beliau adalah pahlawan dan guru silat yang mengajarkan ilmu untuk berjuang merebut kembali Melaka dari tangan Portugis. Itu gelanggang yang pertama yang dibina di Pulau Besar Melaka, bersambung hingga ke Gunung Ledang dan kembali ke Pulau Besar Melaka. Itu sejarah bangsa yang sepatutnya menjadi kebanggaan bangsa Melayu. Bukan apa Musa yang hendak engkau robohkan, bukan penjajahan yang hendak engkau robohkan, tapi sejarah bangsa, sejarah Melayu, sejarah ulama, sejarah pemimpin Melayu. Dengan sengaja engkau robohkan kerana sebenarnya kalian takut dengan sejarah dan kebenaran, kerana kamu tak pernah berjuang untuk agama dan untuk bangsa. Kamu hanya berjuang untuk perut dan tekak kamu. Ini satu bangsa yang sebenarnya pengkhianat pada para pejuang yang syahid pada generasi sendiri. Secara peribadi aku tak boleh terima apa yang kalian buat, siapapun kamu, apapun kamu. Kerana makam yang kamu robohkan adalah makam sejarah dan makam mereka yang berkait dengan para wali. Dan aku doakan engkau binasa sebelum mati. Aku doakan engkau akan ditimpa penyakit yang tidak ada ubatnya. Aku doakan sayang pada generasi tak dapat lihat sejarah sendiri, kerana bukti yang ada dipadamkan oleh pemimpin Melayu yang sebenarnya takut akan kebenaran sejarah. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.